Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anak-anak didik Ustazah sekalian. Anak-anak apa khabar? Ustazah harapkan anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat dan terus bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari topik yang berkaitan dengan jaga adab tidurmu di bawah bidang adab. Anak-anak, Ustazah nak tanya, siapa yang suka tidur? Seronok tak jika kita dapat masa yang cukup untuk tidur? Mestilah seronok kan? Sebab dengan tidur, kita dapat merehatkan badan kita daripada kepenatan melakukan aktiviti seharian. Anak-anak tahu tak, sebenarnya tidur juga merupakan satu ibadah? Macam mana tidur tu menjadi satu ibadah? Tidur menjadi satu ibadah dan akan mendapat pahala sekiranya kita tidur dengan mengikut sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang nak dapat pahala semasa tidur? Mesti semua nak kan? Untuk mendapatkan pahala semasa tidur, kita hendaklah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh yang perlu diikuti. Rasulullah SAW tidur dengan penuh beradab. Dan pada hari ini, mari kita mempelajari bagaimana adab tidur yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Baiklah anak-anak sekalian, isi kandungan bagi topik kita pada hari ini iaitu di mana murid akan mempelajari berkaitan dengan yang pertama, amalan sebelum tidur. Yang kedua, amalan selepas bangun tidur. Yang ketiga, kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keempat adalah yang berkaitan dengan qailulah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum itu mari kita lihat kepada amalan-amalan sebelum tidur yang disarankan oleh Nabi Muhammad SAW. Iaitu yang pertama, kita mestilah tidur awal. Sebagai seorang pelajar, kita mestilah selalu tidur awal supaya pada keesokan harinya badan kita dan minda kita menjadi cergas untuk melaksanakan sesi PDPR kita bersama guru. Ingat ya anak-anak, sebelum tidur juga kita mestilah solat isyak terlebih dahulu. Barulah tidur kita sentiasa dalam perlindungan Allah dari segala perkara-perkara yang buruk. Itu adalah amalan sebelum tidur yang pertama, iaitu tidur awal. Yang kedua, sebelum kita tidur, kita mestilah berwuduk. Kenapa kita perlu berwuduk? Kita perlu berwuduk sebelum tidur supaya kita tidur dalam keadaan badan yang bersih dari sebarang kekotoran. Ingat ya adik-adik, Allah suka orang yang sentiasa sukakan kebersihan. Dan amalan yang ketiga pula adalah mengibas tempat tidur sebelum kita tidur. Mengibas tempat tidur seperti menepuk-nepuk bantal, mengibas-ngibas tilam dan selimut untuk mengelakkan sebarang kekotoran ataupun benda-benda yang tidak sepatutnya berada di atas tilam kita, sebagai contoh serangga berbisa dan sebagainya. Baiklah, seterusnya amalan yang keempat pula adalah kita kena memastikan sebelum tidur kita mulakan dengan membaca basmalah. Apa dia basmalah? Basmalah itu adalah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu kita mulakan tidur dengan menyebut nama Allah. InsyaAllah kita akan tidur dengan tenang dan Allah akan memelihara tidur kita sehingga ke waktu pagi. Baiklah, amalan sebelum tidur yang seterusnya iaitu yang kelima adalah tidur mengiring di sebelah kanan. Tidur mengiring di sebelah kanan ini merupakan sunnah ataupun pelakuan Rasulullah yang seharusnya kita ikuti supaya tidur kita mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, yang terakhir iaitu amalan sebelum tidur yang keenam adalah sebelum tidur kita mestilah membaca doa dan berzikir. Antara doa yang disarankan adalah Bismikallahumma ahya wa amut, dengan maksud dengan namamu ya Allah aku hidup dan
aku mati. Kenapa kita kena baca doa dan zikir sebelum tidur? Kita perlu membaca doa dan berzikir sebelum tidur supaya tidur kita dilindungi daripada sebarang gangguan, insya-Allah. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada amalan selepas bangun tidur. Apa dia amalan yang pertama? Selepas bangun tidur, kita hendaklah membaca doa selepas bangun tidur. Apa dia doa selepas bangun tidur? Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan dan kepadanya kami dibangkitkan. Anak-anak, kenapa agaknya kita perlu membaca doa selepas bangun tidur? Betul. Kerana ia menunjukkan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kita nikmat tidur dan peluang untuk kita bangun semula bagi menjalankan kehidupan seharian. Baiklah, amalan selepas bangun tidur yang kedua pula adalah mengemas tempat tidur selepas bangun tidur. Anak-anak, jangan kita biarkan tempat tidur kita bersepah-sepah selepas bangun dari tidur. Ustazah yakin anak-anak semua mesti sudah tahu mengemas tempat tidur sendiri kan? Seboleh-bolehnya kita sendirilah yang kemas tempat tidur kita. Jangan membiarkan ibu atau kakak kita yang mengemaskan tempat tidur kita. Ingat ya, Rasulullah SAW sukakan umatnya yang cintakan kebersihan dan kekemasan. Baiklah, seterusnya amalan selepas bangun tidur yang ketiga pula adalah membasuh tangan ataupun anak-anak bolehlah terus mandi agar badan kita lebih cergas dan sihat. Amalan yang seterusnya iaitu amalan yang keempat adalah membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Kenapa kita kena membasuh muka dan mencuci hidung selepas bangun tidur? Kerana selepas bangun tidur ataupun semasa kita tidur, kita pun tak pasti apa yang keluar dari mata kita, dari hidung kita. Maka selepas bangun tidur, kita mestilah memastikan muka dan hidung kita dicuci terlebih dahulu sebelum kita mandi. Dan amalan yang terakhir selepas kita bangun tidur adalah kita hendaklah bersiwak ataupun memberus gigi. Untuk apa? Untuk mengelakkan keluar bau-bau yang tidak menyenangkan semasa kita bercakap dengan orang lain, selain menjadikan gigi kita bersih dan sihat. Amalan bersiwak atau memberus gigi ini ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, apabila engkau hendak tidur, maka hendaklah berwuduk terlebih dahulu sebagaimana wuduk untuk solat dan kemudian berbaringlah mengiring di sebelah kananmu. Ini merupakan antara amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas bangun tidur, iaitu ada dinyatakan dalam hadis Nabi sendiri. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kepentingan mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa pentingnya kita mengamalkan adab tidur mengikut sunnah Nabi? Iaitu yang pertama, ia menjadikan tidur itu satu ibadah dalam kehidupan. Ingat, supaya untuk menjadikan tidur kita satu ibadah dan mendapat pahala, kita mestilah mengikuti garis panduan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, apabila kita mengamalkan adab tidur mengikut sunnah, ia dapat menjaga kesihatan fizikal dan mental kita.
Yang ketiga, dengan mengamalkan adab tidur yang baik, dapat melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang keempat, seterusnya, jika kita mengamalkan adab tidur yang betul, kita mendapat pahala daripada Allah SWT. Dan yang kelima, dengan mengamalkan adab tidur yang betul dapat menghindari diri kita daripada gangguan syaitan. Sebagai contoh, sebelum tidur kita mulakan dengan menyebut nama-nama Allah, dan insya-Allah Allah akan pelihara tidur kita daripada malam hari sehingga ke waktu pagi, insya-Allah. Baiklah anak-anak, seterusnya kita akan lihat secara ringkas apa dia qailulah. Apa maksud qailulah? Qailulah ialah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Maksudnya kita mengambil sedikit masa untuk merehatkan badan kita dalam tempoh 10 hingga 30 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Itu dinamakan qailulah. Seterusnya, apa pentingnya qailulah ni? Kepentingan qailulah dapat kita lihat dari segi mental dan fizikal. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu kepentingan qailulah dari segi mental, iaitu yang pertama, dengan qailulah iaitu tidur sekejap sebelum masuk waktu zuhur, ia dapat meningkatkan fungsi otak ataupun merehatkan otak kita daripada kepenatan seharian melakukan aktiviti yang banyak. Yang kedua, seterusnya ia dapat mengukuhkan ingatan. Yang ketiga, menstabilkan emosi. Yang keempat, menghilangkan tekanan. Bila seharian kita buat pelbagai aktiviti yang mungkin emosi kita tak stabil, penat, kita berasa tertekan dengan pelbagai tugasan yang diberikan, sekurang-kurangnya dengan qailulah ataupun dengan tidur sekejap, ia dapat merehatkan badan kita, emosi kita, dapat menghilangkan stres ataupun tekanan. Dan yang kelima, meningkatkan kefahaman kita terhadap sesuatu perkara. Itu adalah kepentingan qailulah dari segi mental ataupun minda fikiran kita. Dan yang seterusnya, kita lihat pula kepentingan qailulah dari segi fizikal ataupun badan, tubuh badan kita. Apa pentingnya, apa bagusnya qailulah untuk badan kita? Yang pertama adalah dapat mengumpulkan tenaga untuk keperluan seharian. Bila kita rehat seketika, tenaga kita dapat dikumpulkan lagi lebih banyak untuk melakukan aktiviti-aktiviti seterusnya. Yang kedua, membantu pertumbuhan otot yang kuat. Yang ketiga, membantu meningkatkan produktiviti, iaitu meningkatkan kualiti kerja kita. Contoh, waktu pagi kita banyak buat kerja, kita rehat sekejap waktu tengah hari sebelum waktu zuhur, dan kita dapat meningkatkan kualiti kerja kita pada sebelah petang. Dan yang keempat, meningkatkan sistem pertahanan badan. Sebagai contoh, bila kita tidur dengan cukup, kita rehatkan badan kita dengan cukup, kita tidak mudah jatuh sakit, insya-Allah. Dan yang kelima, dengan qailulah kita dapat memberikan tenaga untuk bangun pada waktu malam untuk melakukan qiyamul lail, insya-Allah. Baiklah anak-anak sekalian, setakat ini sahaja sesi PDPR kita pada hari ini, iaitu yang berkaitan dengan adab tidur, adab sebelum tidur, adab selepas bangun tidur, kepentingan menjaga adab semasa tidur, dan yang berkaitan dengan qailulah. Dan Ustazah harapkan anak-anak semua faham dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Sekian saja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.